InsyaAllah kita sambung dengan fi'il bertemu dengan domir. Ya. Alhamdulillah sekali lagi. Fi'il bertemu dengan domir. Ya. Fi'il bertemu dengan domir. Okey, sebelum tu nak test dapat ke tidak. Kalau harfu jar bertemu dengan domir, kita panggil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Harfu jar bertemu dengan domir. Kita panggil apa ni? Harfu yang pertama kita dah belajar harfu jar ataupun huruf jar bertemu dengan domir. Kita sebut apa ni? Majrur. Jar majrur. Ni jawapannya jadi jar majrur. Jar majrur. Okey, yang kedua kita dah belajar minggu lepas. Isim zahir bertemu dengan domir. Kita jadikan apa dia minggu lepas? Mudhafun ilaih. Mudhaf. Ingat domir ni mesti domir mutasil saja ya, tak boleh domir munfasil. Okey, mudhaf, mudhafun ilaihi. Okey. Haraf jar bersambung dengan domir mutasil, dia jadi jar majrur. Isim zahir bersambung dengan domir mutasil, dia jadi mudhaf, mudhafun ilaihi. Okey, yang ketiga, yang ni aja yang kita belajar dalam Quran. Apa dia? Haraf jar, haraf, isim, fi'il. Okey, haraf, isim, fi'il. Okey, tiga ni aja yang disuruh kita belajar. Okey, sekarang kita tengok fi'il. Tak kira lah fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amar ke, bila dia bersambung dengan domir. Domir ini semestinya domir muttasil. Ya, semestinya domir muttasil yang bukan domir munfasil. Kerana domir munfasil tidak boleh bersambung dengan haraf, tidak boleh bersambung dengan isim, tidak boleh bersambung dengan fi'il. Ya, setiap domir munfasil dia duduk sendirian. Sekejap lagi saya terangkan apa beza dia duduk sendirian dengan dia duduk bersambung. Okey, fi'il bersambung dengan domir. Sekarang kita pergi peringkat yang ketiga pagi ni, iaitu fi'il bersambung dengan domir. Ini mesti domir muttasil, mesti. Ya, domir muttasil. Ya, apa maksud domir muttasil? Domir yang bersambung dengan jar atau isim atau fi'il. Dan setiap domir mutasil apabila dia bersambung dengan fi'il, dia tidak sama seperti dia bersambung dengan isim. Tak sama. Okey, kalau dengan isim, contoh dulu kita dah belajar, contoh katakan anta, ni domir munfasil, tukar kepada domir mutasil, anta jadi ka. Kalau sebelum ka ni mesti ada sama ada jar atau isim zahir. Maka kalau ka di sini, dia hanya mampu bersambung dengan jar, dengan huruf jar atau dengan isim zahir. Dia tak boleh ka ni bersambung dengan fi'il. Kalau ka ni nak bersambung dengan fi'il, yang menjadi fa'il dia bukan ka. Ingat, bila fi'il nak bersambung dengan domir mutasil daripada domir munfasilnya anta, ya, bila bersambung dia tak boleh jadi ka. Ya, dia tak boleh jadi ka. Kalau tak boleh jadi ka, dia jadi apa? Okay, InsyaAllah hari ni kita belajar. Jadi yang bersambung dengan domir mutasil ka, anta menjadi ka, hanya pada dua kedudukan. Yang pertama sebelumnya haraf jar, yang kedua isim zahir. Bila nak bersambung dengan domir mutasil, ya, contoh anta, ya, bila dia bersambung dengan domir mutasil, dia bukan dengan ka, dia bukan ka. Ingat, ka ini hanya pada dua posisi. Yang pertama sebelumnya haraf jar, yang kedua sebelumnya isim zahir. Kalau nak fi'il yang bersambung dengan domir mutasil, contoh kalimat anta, ya, bukan dia jadi ka, ya, bukan dia jadi ka. Okey? Okey, sekarang kita belajar.
Sekarang kita ambil contoh yang daripada huwa. Huwa bila dia bersambung dengan dhamir muttasil, ya, dia fi'il, kemudian huwa ni nak sambung dengan fi'il. Maka huwa ni tidak wujud pada kalimah yang zahir. Dia wujud pada bentuk dhamir. Ini lagi satu dhamir yang disebut dhamirun mustatirun. Mustatirun. Dhamirun mustatirun. Apa maksud dhamirun mustatirun? Kata ganti nama yang tersembunyi. Jadi bila huwa, contoh satu fi'il madhi. Ya, kita kata kalimah fi'il madhi tu, kata kita ambil fa'ala. Fa'ala, kemudian kita nak kata nak sambung dengan dhamir huwa. Nak sambung dengan dhamir huwa. Bila kalimah fa'ala nak sambung dengan dhamir huwa, dia tak boleh sambung. Dia tak boleh bersambung. Ya, kenapa? Sebab dalam fa'ala ini ada dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Ya, takdiruhu huwa. Ya, jadi yang tersembunyi dalam fa'ala ni dhamir apa? Iaitu dhamir huwa. Jadi bila fa'ala nak bersambung dengan dhamir huwa, dia tak boleh sambung. Dia tak boleh sambung tapi dia disebut dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Apa maksud dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa? Di dalam ni, ya, di dalam kalimah ini yang tersembunyi ialah apa dia? Huwa. Jadi jangan pula kita nak sambung fa'ala ni nak sambung dengan huwa. Macam mana fa'ala nak sambung dengan huwa? Tak boleh. Ya, sebab dalam fa'ala ni ada dhamir huwa. Jadi fa'ala tekalkan biar dia dengan fa'ala. Ya, fa'ala biarkan dia dengan fa'ala, namun dalam fa'ala ni tetap ada dhamir. Tetap ada dhamir. Jadi dhamirnya apa? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya. Dhamirun mustatirun ya, taqdiruhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi itu apa dia? Huwa. Okey? Okey, ini yang pertama. Ya, yang pertama kalau kita nak kata fa'ala ni kemudian nak campur huwa, nak bagi tahu dia telah melakukan. Ya, jangan tulis fa'alahu. Jangan boleh nak bagi tahu dia telah melakukan, kita tulis macam ini. Fa'ala. Tak boleh. Ya, kalau fa'alahu berarti dia telah melakukannya. Dalamnya ada tetap dhamir huwa. Dia telah melakukannya. Nya ni jadi maf'ul bih. Bukan jadi fa'il. Kalau fa'alahu, dalamnya ada dhamir huwa dan huwa ini sebagai fa'il. Jadi kalau fa'alahu bermakna, apa kena ada double suara tu? Mesti ada yang tak mute tu. Siapa tak mute, tolong mute kan? Ya, kalau kita tulis fa'alahu berarti dalam fa'ala ada dhamir mustatir iaitu huwa. Jadi kita apa-apa pun kita ambil fa'il dulu baru pergi fi'il. Jadi dia telah melakukan. Hu ni jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bukan jadi fa'il. Bukan jadi fa'il. Okay, kalau kita jumpa kalimah fa'alahu, berarti dia duduk dalam kalimah fa'ala. Hu ni jadi apa? Maf'ulun bih. Yang kita tarjimkan dengan makna dia telah melakukannya. Nya ni adalah maf'ulun bih. Bukan fa'il. Okey. Yang ni faham tak? Dalam fa'ala ada dhamir iaitu huwa yang bertindak sebagai fa'il. Jadi hu ni bukan fa'il. Jadi hu ni apa dia? Maf'ulun bih. Objek yang kena lakukan. Objek yang kena. Okey? Sekarang ada tak yang nak tanya?
Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Senyap je ni apa hal? Dapat ikut tak dekat skrin ada gambar tak? Ada. Semua dapat, semua faham tak ni? Ada. Ada. InsyaAllah faham. Faham ya? Semua faham. Ini kira. Ada nak tanya sebelum saya delete ni? Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Faham lah tu insyaAllah. Okey, kalau fa'ala fa'ala dalamnya ada domir huwa. Wah. Okey, fa'ala. Ya, fa'ala ini domir. Ini domir sebagai domir apa ni? Alif ni domir huma. Okey, fa'alu. Okey. Domir yang kita nampak pada domir apa? Waw ni adalah domirnya. Ya, waw ni adalah domir bagi hum. Ya, jadi kita terjemahkan fa'alu berarti mereka telah melakukan. Okey. Fa'ala dalamnya ada domir yang tidak kelihatan iaitu huwa. Lalu kita terjemahkan dia fa'ala, dia telah melakukan. Dia itu semesti seorang lelaki. Fa'ala panjang, ada alif mad. Ya, kalau kita sebut dalam tajwid ini alif mad. Kalau dalam lughatul Arabiah kita sebut alif tasniyah. Alif tasniyah merujuk kepada bilangan dua orang pelaku dan dua orang pelaku itu alif ini adalah domir bagi huma. Okey, fa'adu. Ini ada waw. Ini disebut waw jamak. Ataupun wawul jama'ah. Ataupun ringkasnya waw jamak. Ini alif tasniyah. Ini waw jamak. Ya. Okey, ini domir bagi huwa. Ini domir bagi huma. Ini domir bagi hum. Okey, sekali lagi fokus. Ya, fokus semua. Rakizu, fokus semua. Jangan pergi ingat lain. Kalau ingat lain nanti tak berikut. Ni fa'ala tetap ada domir. Domirnya ini dia pada alif ni yang pada lam yang berbaris fathah ni. Jadi baris atas ni domirnya ialah huwa. Okey, ini ada alif tasniyah. Domirnya ialah huma. Ya. Ini waw jamak. Domirnya ialah hum. Jadi ingat huwa, huma, hum ialah fa'il yang bersambung dengan domir. Ya, yang bersambung dengan domir yang kita kalau tak belajar memang tak pandai. Tapi dah kita belajar, insya-Allah kita faham dan kita pandai. Ya, pandai menterjemahkan apa yang dikehendaki pada kalimah fa'ala, apa yang dikehendaki pada fa'ala, apa yang dikehendaki pada fa'alu. Cuba kita tengok. Tidak bercanggah langsung dengan hukum tajwid. Bila fa'ala biduni alif, biduni waw, biduni ya. Maka biduni alif waw ya yang disebut harfuman tidak boleh dipanjangkan pada harkatnya. Maka setiap kalimat ini dibaca dengan satu harkat tanpa memanjangkannya, berarti biduni mad tidak boleh dibaca panjang. Ya, ma makna biduni mad? Tanpa mad tak boleh baca panjang. Okey, fa'ala mawjud mad, ada mad. Ya, mana pada huruf mad dia? Pada alif. Alif ni alif mad dan disebut alif tasniyah. Ya, alif tasniyah merujuk kepada bilangan dua orang pelaku. Okey, pelakunya ialah mereka berdua telah melakukan. Fa'alu waw jamak. Ya, waw jamak yang domir yang tak nampak ialah domir bagi hum. Lalu hum itu sebagai fa'il yang bersambung dengan fa'il. Kalau dalam fa'ala yang tidak kelihatan ialah domir huwa. Dalam fa'ala kelihatan ditambah dengan alif tasniyah, domirnya huma. Fa'alu waw harfuman dan waw ini disebut waw jamak merujuk bilangan ramai. Jadi tetap ada domir. Tetap ada apa? Domir yang bersambung dengan fa'il. Okey. Fa'ala, fa'alu. Yang ini adalah untuk lil muzakkar.
fa'ala, fa'alu lil muzakkar. Ya, untuk mufrad, musanna, jamak. للمذكر. Okey, mufrad huwa. Ni ada alif, tasniah, huma. Ini ada waw jamak, hum. هم. Okey, jelas? Jelas. 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 Alhamdulillah. Ya, nantakil lil mu'annas. Kita berpindah kepada mu'annas. Ya, untuk mu'annas kita tambah apa? مربوطة. Ya, مربوطة. bukan kamar buta. Ini fi'il. Tidur ke? Ta'nis atau tamaftuh. مفتوحة. Ya, fa'alat. Ada ta at-ta'nis ataupun ta maftuha merujuk pelakunya ialah hiya. Ya. Hiya. Letaklah kalimah apa pun, itulah dia. Tak nak guna kalimah fa'alat. Mu nak guna kalimah apa? Silakan. Zahabat, syaribat, qara'at. Ya. Apa kalimah pun suka hati awak. Tapi bila nampak ta maftuhah ataupun ta at-ta'nis merujuk kepada fa'il yang mesti hiya. Mesti hiya. Mesti hiya. Yang tu kena ingat sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'alat, domirnya yang kita nak kena faham ialah domir bagi hiya. Man hiya? Hiya itu seorang perempuan. Okey, untuk dua orang fa'alata. Ya. Fa'alata. Ta untuk muannas, alif untuk Huma. huma. Okey, ta untuk muannas, alif untuk huma. So, yang melakukan ini lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi fa'alata, mereka berdua perempuan telah melakukan. Okey, untuk ramai fa'alna. Fa'alna. Okey, mana dia domir yang menjadi fa'il? Mana domir yang menjadi fa'il? Na. Okey, na ni asalnya hun. Hunna. Ya. Na ni asalnya hunna. Hunna. Jadi hunna ini berarti mereka semua perempuan telah melakukan. Okey. Wow ialah hum. Hum boleh lelaki dan perempuan campur. Okey. Ini alif tasniah untuk huma. Jadi huma ni lah jadi fa'il. Okey, huma ni jadi apa? Jadi fa'il. Huma. Okey, kena ingat betul-betul. Kita nak baca Quran sekejap lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita telah memahami. Okey, fa'ala domir mustatir huwa. Okey, domir mustatir huwa. Kalau saya sukunkan fa'ala ni ada tak lagi domir huwa? Kalau saya sukunkan fa'ala ni ada tak lagi domir huwa? Tak ada. Yang mesti berlaku apa dia? Yang mesti berlaku apa? Baris atas. Tak, kalau saya sukunkan fa'ala ni jadi fa'al. Jadi fa'al. Yang mesti berlaku apa dia? Mesti bersambung dengan domir muttasil. Ingat, bila fa'ala ni jadi fa'al. Ya, bila jadi fa'al, ya, ni bukan lagi domir yang tersembunyi dalamnya huwa. Dan bila fa'al dia berkendak kepada domir muttasil. Ya, bila fa'al ini dia berkendak kepada domir muttasil. Domir muttasil ada berapa tasrif? 14. 14. Sambungkan ajalah fa'al ni dengan apa-apa kalimah. Yang tak boleh, dia diambil yang ni. Ya, yang ni fa'ala, fa'alu ni tak boleh. Ya, sebab dia dah ada dalamnya domir. Ya, dia tak boleh. Sama juga. Fa'alati dalam dia dah ada domir. Fa'alata dalam dia ada domir. Fa'alna dah ada domir. Yang boleh nak bersambung apabila disukun ini, iaitu untuk kata ganti nama kedua yang disebut al-mukhatab. Ingat, untuk al-ghaib dia dah siap ada
domer. Buat nota untuk al-ghaib dah siap tersedia ada domer. Dah siap sedia ada apa? Domer. Faham ke ni? Saya risau saya tak faham. Untuk kata ganti nama ketiga yang disebut al-ghaibu, di dalam ke-6 kalimah ini telah ada domer yang bersambung. Dah ada domer yang bersambung, yang tersembunyi semua dah ada dah. Okey, kalau dalam fa'ala ni yang tersembunyi ialah huwa. Kalau dalam fa'ala dah nampak ada alif untuk huma. Sampailah kepada fa'alna, nampak na ada na. Okey? Jadi kesemua yang 6 untuk al-ghaibu ini telah sedia ada domer. Okey, apabila fa'ala disukunkan pada huruf yang terakhir, berarti dia berkehendak kepada domer mutasil. Domer mutasil yang berbaki 14 tolak 6 tinggal berapa? 8. Kelas ke tak? Mara ada kelas ke tak? Ada. Belajar. Ada. Kalau tak ada, duduk dengan Umi tu belajar bahasa Arab. Okey, sambung ya. Bila disukunkan fa'ala menjadi fa'al, dia mesti bersambung dengan domer muttasil yang berbaki iaitu 8. Apa dia 8? Iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Okey, bila disukunkan saja pada kalimah huruf terakhir ini, fa'al berarti dia wajib bersambung dengan domer muttasil. Apa domer muttasil yang berbaki? 8. Kenapa tinggal 8? Kerana pada domer yang pada al-ghaib ke-6 kalimah ini telah ada domer yang menjadi fa'il dia. Ya, ke-6 ini dah telah ada domer yang menjadi fa'il. Maka yang berbaki adalah 8. Yang 8 ini dia mesti bersambung dengan domer dan domer itu mesti domer muttasil. Okey, sekarang saya tunjuk. Ya, ni saya padam semua ya. Saya padam habis-habisan. Okey, ingat kita ambil daripada domer anta. Daripada domer anta. Anta apabila dia nak bersambung dengan fi'il madhi. Tak kiralah fi'il madhi maklum ataupun majhul. Bila anta, dia akan bersambung dengan satu huruf iaitu huruf ta. Kenapa tinggal huruf ta? Kerana syarat dia apabila dia bersambung dengan fi'il, dia tidak boleh mengambil ketiga-tiga huruf ini. Kenapa tak boleh diambil ketiga-tiga ini? Ya, kerana dia sakil, berat. Dia berat. Jadi untuk memudahkan sebutan dan melancarkan bacaan, maka dua huruf yang pertama dikeluarkan dan yang berbaki hanyalah huruf ta. Jadi bila kita tengok antara anta dan ta, jelas ada perbezaan. Apa perbezaannya? Anta ini adalah domer munfasil. Ya, ta ni anta domer apa? Munfasil. Munfasil. Domer munfasil. Anta disebut domer munfasil. Bila domer munfasil di awal ayat. Di awal ayat, dia boleh bertindak sebagai mubtada. Boleh bertindak sebagai mubtada. Tetapi bila dia tinggal satu huruf ta saja, dia tidak boleh menjadi mubtada. Dia tak boleh jadi mubtada. Tetapi dia boleh jadi
fa'il. Nampak? Ya, tulis, ingat. Ya, ini benda yang sangat penting kalau nak jadi celik Al-Quran. Kalau dia anta, ya, dia boleh bertindak sebagai mubtada. Mubtada. Ya, Mubtada. apa? Ya, dia Mubtada. bertindak sebagai mubtada. Kalau di awal ayat, ya, kalau di awal ayat, dia bertindak sebagai mubtada. Tetapi apabila anta bersambung dengan fi'il, mesti ada perubahan. Apa perubahannya? Anta tinggal ta sahaja. Tinggal ta sahaja. Ta ini tak boleh jadi mubtada, tetapi dia boleh menjadi fa'il atau naibul fa'il. Naibul fa'il. Tulis dulu. Nanti saya terangkan insya-Allah. Naibul fa'il. Okey, kalau anta di awal ayat, dia boleh mengambil tempat sebagai mubtada. Tetapi apabila anta bersambung dengan fi'il sebelumnya, fi'il madhi, contoh, saya ambil satu kalimah, ya, zahaba. Zahaba ni fi'il madhi maklum. Tengok pada huruf ba ada baris. Ya, pada huruf ba berbaris atas. Maka bila zahaba berbaris, berarti domirnya adalah domir mustatir, iaitu yang dianggap sebagai huwa. Ya, huwa. Jadi huwa ni dah ada domir. Domirnya ialah huwa. Apa maksud zahaba? Dia seorang lelaki telah pergi. Kemudian apabila dia nak bersambung dengan domir anta. Ya, nak sambung dengan domir anta. Maka bila dia nak bersambung dengan domir anta ini, ada beberapa syarat yang dikendaki. Pertama, syarat yang pertama, hendaklah disukunkan pada huruf yang terakhir. Hendaklah disukunkan pada huruf yang mana? Daripada kalimah zahaba, wajib disukunkan pada huruf yang terakhir. Maka di sini huruf yang terakhir adalah huruf ba. Jadi bunyinya daripada zahaba tinggal zahaba. Tinggal apa? Zahaba. Okey. Kemudian syarat yang kedua, pada kalimah anta, yang anta ini adalah domir munfasil, apabila nak disambung, dia kena berubah. Apa yang kena ubah? Kena keluarkan dua huruf yang pertama. Dua huruf yang pertama. Bila dah dikeluarkan dua huruf yang pertama, tinggallah huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir itu huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Okey, ini sukun. Ya, ini syaratnya dah jadi sukun. Maknanya bila dah sukun, dia tidak ada lagi domir. Tidak ada lagi domir. Dalam ni tidak ada domir. Bila tidak ada domir, maka dia wajib bersambung dengan domir muttasil. Maka kita ambil contoh kalimah anta. Kalimah anta nak jadikan domir muttasil yang bersambung dengan fi'il, maka keluarkan dua huruf yang pertama. Step yang ketiga, baru disambungkan fi'il dengan fa'il. Okey, fi'ilnya ialah zahab. Maka ta ini sebagai fa'il. Okey, ta ini domir ni. Domirnya yang asal tadi anta. Kemudian apabila dia bersambung dengan fi'il, maka ta ini bertindak sebagai fa'il. Isim domir. Fa'il isim apa ni?
Fa'il dalam bentuk isim domer. Iaitu pelaku dalam bentuk pelaku itu ialah kata ganti nama. Ya, pelaku dalam bentuk kata ganti nama. Jadi zahabta ini fi'il madhi ma'lum. Ta adalah domir yang menjadi fa'il. Ta adalah domir muttasil dan ta ini adalah fa'il pelaku kepada perbuatannya iaitu telah pergi. Jadi siapakah pelaku yang telah pergi itu? Pelakunya ialah kamu seorang pergi telah pergi. Maka gabungan daripada fi'il dan domir bertindak sebagai fi'il dan fa'il. Okey, fi'il adalah fi'il yang telah kita sebutkan tadi. Fa'il yang asalnya adalah domir muttasilun. Okey, domirnya mesti dalam bentuk domir yang bersambung. Jadi domir muttasil apabila bersambung dengan fi'il madhi, dia bertindak sebagai fa'il. Okey, saya bagi masa seminit. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Buka suara tu, ya, unmute-kan dia dan silalah bertanya sekarang. Jika ada persoalan ataupun kurang jelas. Okey, silakan. Semua diam ni faham ke tak faham? Saya pun tak tahu. Ni semua diam ni faham ke tak faham? Malu. Faham ke tak? Ustazah nak tanya. Ya, insyaAllah. Yang tadi, bukan pasal ni tadi. Yang tadi, biduni mat ni tadi apa maknanya? Tanpa mat? Tanpa mat tu lah. Tanpa mat tu tak boleh baca panjang lah. Itu je. Okay, tanpa alif. Ya, biduni mat tak boleh baca panjang. Sebab yang boleh memanjangkan harakat apabila ada salah satu daripada huruf mat. Ada salah satu daripada huruf mat adalah hukum. Ya, contoh kalau kita bertemu dengan awi, alif, ya, maka jadilah hukum mat asli. Ya, apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka berlakulah hukum mat wajib. Apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, berlakulah hukum mat jaiz. Ya, macam itulah. Jadi apabila huruf mat dalam satu kalimah tidak bertemu dengan hamzah tetapi bertemu dengan huruf-huruf yang lain, maka berlakulah hukum mat lazim. Macam itulah. Dan wajib dibaca mengikut harakat yang telah ditetapkan. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Silakan. Tak ada, saya nak tukar. Ada lagi? Tak ada nak tanya? Betul-betul faham ni? InsyaAllah. InsyaAllah faham. Semua ya? Semua kepaham? Faham. Faham ya. Okey, saya tanya Cik Amran. Faham Ya, ke? InsyaAllah faham. Faham. Jelas sangat. Jelas. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okey, kalau faham, saya tukar kepada antuma. Atau saya tak perlu terangkan ini, saya terus skip. Boleh skip tak Melayu apa. Saya terus pindah ke tempat lain. Kalau semua faham, ya, domir bersambung dengan fi'il madhi, dah tahu jadi fa'il dan macam mana nak sambung, semua faham, saya tak perlu ajar. Nak ajar ke tak ayah ni? Ajarlah Ustazah. Ajarlah. Okey. Apalah ajar-ajarlah sebab kalau Ajarlah Ustaz. Jangan skip Ustazah. skip. Senyap je. Kalau pandai tak payah ulang, tak payah ambil yang ni, kita ambil yang lain. Maksud saya macam tu. Tak apalah. Okay, Jangan skip. Jangan skip. Okay. Jangan skip. Okay. Anta bertemu dengan fi'il madhi, apa-apa pun fi'il madhi yang bersambung dengan anta tinggal tak. Okey.
Kalau antuma, Tuma. ya, bersambung dengan fi'il madhi, dia tinggal tuma. Ni tuma. Ya, dia keluarkan 2 huruf, dia tinggal tuma. Tuma. Kalau antum, tadi tak cakap nak tu, tapi dia pandai semua tu. Tum. Okey. Jadi kita ambil ni adalah fi'il ad-dhamir, ya, yang bersambung dengan Fi'il. madhi. Contoh kita ambil lagi satu kalimah. Kita ambil satu kalimah. Tadi kita ambil kalimah zahaba kan? Sekarang kita ambil kalimah qatala. Ya, apa makna qatala? Dia Pukul, telah bunuh. bukan pukul, bunuh. 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 Ya, qatala. Ni qatala artinya dia telah membunuh. Qatala. Nampak pada atas ni? Dia telah membunuh. Ya, qatala dia telah membunuh. Sekarang kita ambil daripada dhamir munfasil yang telah berubah bertukar menjadi dhamir muttasil kerana nak bersambung dengan fi'il madhi ma'ruf. Ya, jadi qatala jadi bunyi macam mana? Qatalta. Disukunkan. Ini sukunkan huruf terakhir. Jadi semua huruf terakhir wajib disukunkan. Bila disukun dia jadi qatal. Dia jadi apa? Qatal. Qatal, nipiskan. Qatal. Ya. Barulah kita sambung dengan ta. Okey. Lam ni ada kaki. Bila nak sambung kakinya disimpan. Okey, jadi macam mana? Qatalta. Qatalta. Jadi ta ni adalah domir. Domir yang menjadi fa'il. Ya. Ini fi'il madhi. Ni fi'il madhinya. Ta ni domir yang bersambung dengan fi'il. Jadi ingat, bila fi'il madhi bersambung dengan domir muttasil dan domir muttasil itu bertindak sebagai fa'il. Fa'il isim domir. Okey. Jadi yang kedua jadi apa? Qataltuma. Jadi bunyinya macam mana? Qataltuma. Qataltuma. Ya. Qataltuma. Kita tahu dari mana datangnya qataltuma? Daripada qatala campur tuma. Okey, yang ketiga qataltum. Okay. Jadi qatalta berarti kamu telah membunuh. Qataltuma kamu berdua telah membunuh. Qataltum kamu semua telah membunuh. Contoh saya buat ayat. Saya buat ayat ya. Qatalta qatalta nafsi. Ini buat ayat je, tak ada apa-apa pun. Qatalta nafsi. Apa maksudnya? Qatalta nafsi. Kamu telah dibunuh oleh saya. Kamu telah membunuh dirimu. Nafsi. Kamu telah membunuh jiwaku. Jiwaku. Nafsi. Nafsi, jiwaku, diriku. Apa maksud tu? Putus cinta lah tu. Okay, putus cinta lah tu. Orang cinta. Okay, sambung. Ya. Ni dah habis lah. Ingat, yang kita nak belajar hari ni, setiap domir muttasil yang bersambung dengan fi'il madhi, dia bertindak sebagai fa'il. Okey, kalau untuk perempuan pula, tadi macam mana? Perempuan kita tukar sahaja. Ya. Antuma, antunna.
Saya nak cari mana aku tadi. Mana pula dia pergi. Mana Rabu saya dah hilang. Jadi, yang bersambung dengan domir muttasil, maka dia akan jadi fa'il. Ya, dia akan jadi apa? Fa'il. Okey. Ya, jadikan ni anti. Ni tinggal ti. Antuma kekal tu tuma. Kalau antuna Tuna. antuna dia jadi tunna. Sebab dua yang pertama telah dikeluarkan. Jadi tinggal tunna. Okey? Anti jadi ti, antuma jadi tuma, antuna jadi tunna. Okey. Kita tukar pula dengan kalimah lain. Tadi kita buat kalimah apa tadi? Qatala kan? Kita nak banyakkan mufradat. Ya, kita ambil kalimah yang lain. Kita ambil kalimah apa nak ambil tulis kat sini. Jadi daripada kalimah fi'il. Nah, kita ambillah kalimah akala makan. Akala berarti dia telah makan kan? Bila nak sambung dengan ti, anti, ni disukunkan. Ni disukunkan. Bila disukunkan dia akan jadi ni disukunkan daripada baris atas disukunkan. Bila dah disukunkan baru dia boleh sambung dengan domir muttasil. Sekarang dah sukun semua sambung. Jadi akalti. Ya, akalti. Akalti apa maksud akalti? Apa maksud akalti? Kamu seorang perempuan telah makan. Kalau dua orang? Akal tuma. Okey, akal tuma berarti kamu berdua telah makan. Kalau ramai perempuan dah makan, akal tunna. Ya, akal tunna. Boleh? Jadi ti, tuma, tunna adalah domir yang menjadi fa'il. Domir ni semua ti, tuma, tunna ni domir. Domir yang bersambung dengan fi'il madhi ma'lum. Dia bertindak sebagai fa'il. Alhamdulillah. Okay, jadi fa'il. Saya ingat bila dia dah bersambung, dia tak boleh jadi mubtada. Dia jadi fa'il. Kalau dia duduk sendirian, dia boleh bertindak sebagai mubtada. Hebatnya bahasa Arab. Okey, habis. Habis kata ganti nama kedua al-mukhatab. Tinggal satu lagi iaitu al-mutakallim. Ya, iaitu perkata. Yang pertama ana bila dia nak bersambung dengan fi'il madhi, dia akan jadi ta dan ta tu mesti bareda. Kalau nahnu bila nak bersambung dengan fi'il madhi, dia jadi na. Ya, dia jadi na. Contoh kita nak buat, kita tukar lagi nak banyakkan mufradat, kita guna kalimah membawa. Ya, membawa. Okey. Membawa kalimahnya ialah hamilah. Orang hamil tu sebut hamil tu. Ya. Bawa kandungan. Ya. Okey, jadi sekarang nak sambung dengan domir yang jadi fa'il. Macam mana bunyinya ni? Hamil tu. Ya. Tapi sekarang tak lagi kan? Sekarang tak lagi kan? Hamil tu saya telah membawa. Ya, membawa apa? Membawa kandungan. Tu saya telah membawa. Okey. Seterusnya kalau nahnu nak bersambung dengan hamil, dia jadi apa? Hamilna. Kami telah membawa. Okey? Habis. Sekarang ketiga-tiga domir telah jelas yang disebut domir muttasil.
dia boleh masuk kepada semua huruf, dia boleh masuk, isim zahir dia boleh masuk, fi'il pun dia boleh masuk. Habis dah. Okey, ini masuk pada fi'il madhi. Dan kalau datang dalam bentuk fi'il madhi majhul, domir ni menjadi naibul fa'il. Fa'il ni jadi naibul fa'il. Saya ambil satu contoh. Ni dah habis salin dah? Ya. Habis salin. Dan sangat faham? InsyaAllah. Sekarang tukar kalau fi'il madhi majhul. Ya, tukar kalau fi'il madhi majhul. Ambil satu kalimah fi'il madhi majhul. Ya, contoh kalimah fi'il madhi majrur, kita ambil kalimah dari wazan fu'ila. Ini wazan dia. Majhul, fi'il madhi majhul. Wazan dia ialah fu'ila. Okey. Kita ambil satu kalimah syuriba. Mana syuriba? Mana syuriba? Diminum. Mana syuriba? Minum. Ini majhul. Betul. Apa maksud syuriba? Diminum. Diminum. Syuriba artinya diminum. Sebut betul. Diminum. Syuriba berarti diminum. Okey, kena sebut diminum sebab ini majhul. Kena faham betul-betul. Ya. Kalau saya kata qutila, qutila artinya apa? Dibunuh. Ya. Kalau saya kata duriba, Dipukul. dipukul. Ya. Dipukul. Kalau saya kata kutiba, Diwajibkan. ditulis. Ditulis. Bolehlah diwajibkan, sebenarnya asal kutiba itu ditulis. Tidak, Masuk kepada Islam. Al-Quran baru dia jadi diwajibkan tu. Ya, kutiba artinya telah ditulis. Telah ditulis. Kalau saya kata suriqah, ayat Quran ni. Suriqah, suriqah apa artinya? Dicuri. Syuri. Dicuri. Tahu tak? Dicuri. Lupa ke tak ni? Ingat ke tak? Lupa ke tak? Ingat ke tak fi'il madhi majhul ni? Ingat ke tak ingat ni? Macam tak ingat aja. Ukila. Mana ukila? Dimakan. Dimakan. Ya, ukila, dimakan. Ini adalah bentuk-bentuk fi'il madhi majhul. Ya, bentuk-bentuk fi'il madhi majhul. Nusira. Ditolong. Banyak. Saya bagi ingat balik. Datang balik memori tu. Nusira. Mana nusira? Ditolong. Dibantu. Nuzira. Ditolong. Nuzira. Dilihat ke ditunggu? Nuzira. Ini sad. Dilihat. 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 Okey, Pak. Okey, boleh datang balik semula kalimah fi'il madhi majhul? Ingat balik? Dah. Ingat. Okey, boleh. Okey, bila semua fi'il madhi majhul ini nak bertemu dengan domir, syaratnya di hujungnya mesti disukun. Satu contoh, katakanlah ambil kalimah ukila ni. Ukila bersambung dengan domir. Ataupun ambil kalimah ukila. Kalau contoh, bolehlah tu. Tapi ambil kalimah ni lagi bagus. Duriba. Duriba sambung dengan satu kalimah, satu domir yang menjadi domir muttasil. Contoh, duribtu. Ya, duribtu. Jadi nak terjemah macam mana ni? Tu ni jadi naibul fa'il. Ingat? Tu ni bukan jadi fa'il lagi. Jadi naibul Naib fa'il. fa'il. Kenapa? Sebab dia dalam bentuk
fi'il madhi Majhul. Majhul. naibul fa'il. Naibul fa'il. Ni tu ni bukan fa'il sebab ini majhul. Apa maksud duri betul? Saya telah dipukul. Dia Saya telah dipukul. Duri betul? Ya, duri. Saya telah dipukul. ribut. Saya telah dipukul. Ni contoh aja tahu tapi saya tak kena pukul pun. Ya. Duri betul saya telah dipukul. Siapa pemukul? Wallahu a'lam. Tak tahu. Tak tahu. Okey, jadi tu ni bukan jadi fa'il tapi naib fa'il. Yang sebenar-benarnya tu ni sebenarnya asalnya dia jadi maf'ulun bih. Oleh kerana dia ditarik ke tempat fa'il maka disebut naib fa'il. Okay, jadi kesemua domir yang 14 tadi dia bertindak apabila sebelumnya majhul dia jadi naib fa'il. Okey, semua dapat ikut ke tak? InsyaAllah dapat. Dapat ya? Jadi kalau bina fi'il madhi majhul bertemu dengan domir, domir itu bukan jadi fa'il. Dia jadi naib fa'il. Asal naib fa'il ini ialah maf'ulun bih. Tapi oleh kerana dia mengambil tempat fa'il disebut naib fa'il. Okey, ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Ada. Semua sangat jelas. Wati ni faham tak Wati? Wati? Dia faham Ustazah tapi saya tak ada asas Arab kan. Selalu lupa. Tapi faham tak apa yang saya terangkan ni? Saya faham. Cuma saya selalu lupa. Sebab mungkin saya tak ada asas Arab kan. Kebanyakan yang masuk ni memang tak ada asas Arab pun. Kalau dia dah memang ada asas Arab, dia tak nak ikut kelas basic ni. Okey. Bertemu. Nur faham tak Nur? Nur? Faham ya? Okey. Ada tak yang tak faham? Saya risau, saya jalan-jalan ada orang tak faham nanti. Aini faham tak? Aini? Ni maujud ke tak ni? Saya panggil tak? Aminah Harun, faham tak? Sebab Aminah ada dua ni. InsyaAllah, faham Ustazah. Faham ya, Alhamdulillah. Aminah Harun ni yang datin ke Aminah Teh yang datin? Ada satu ni. Aminah Harun bapak sama dengan saya ni kot datin ya? Ya, bukan datin kan? Bukan. Bukan? Bukan. Yang datin ni Aminah Teh ya? Ya saya. Mana? Yang ni sama bapak dengan saya ni. Saya Sa'dia Harun, yang Aminah Harun ya. Okey, kalau semua faham, Alhamdulillah saya berubah kepada yang lain ya. Tapi jujur, semua jelas ya. Jadi kalau kita dah tengok semua fi'il yang bersambung dengan domir ada fungsi yang tersendiri. Fungsi yang tersendiri. Okey, saya berubah kepada fi'il mudhari. Saya berpindah kepada mana? Fi'il mudhari. Okey, fi'il mudhari yang bersambung dengan domir. Okey, bila fi'il mudhari yang bersambung dengan domir, ingat fi'il mudhari domir mesti duduk pada huruf yang pertama. Fi'il mudhari mesti huruf pertama itu adalah domir yang menjadi fa'il. Okey, kalau tengok hamzah baris atas atau hamzah baris depan kerana wazan yang berbeza, sama ada a atau u. Kenapa ada a, kenapa ada u? Kerana wazan yang berbeza. Ya, maksudnya ada wazan 3 huruf, ada wazan 4 huruf, ada wazan 5 huruf, ada wazan 6 huruf. Maka a atau u ini adalah domir bagi kalimah, domir munfasil, asalnya ialah ana. Asalnya ana. Ini ana ni adalah domir munfasil. Bila dia jadi fi'il mudhari, dia tak jadi tu.
Kalau tu tadi untuk bersambung dengan fi'il madhi. Ingat? Fi'il madhi tadi, ana jadi apa? Tu. Ingat betul-betul. Tu ni ana yang bersambung dengan fi'il madhi. Tu ini kalau bersambung dengan fi'il madhi majhul, dia jadi naib fa'il. Bila dia nak jadi fi'il mudhari' pula, ya, maka ana ni duduk di awal kalimah. Duduk di awal kalimah. The first word is domir. Dan a ini atau u ini asalnya adalah ana. Kalau ana ini domir munfasil, maka a atau u ini adalah domir muttasil yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Ya, yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Kalau lepas a, na. Na atau nu. Ya, sama juga. Na kalau daripada wazan 3 huruf, 4 huruf, bukan. Na 3 huruf, 5 dan 6 dia guna baris atas. Kalau 4 huruf dia guna baris depan. Okey, maka na ini asalnya domir munfasilnya ialah nahnu. Ya, nahnu. Bila dia nak jadi fi'il mudhari', dia jadi na ataupun nu. Dan na atau nu ini mesti duduk pada huruf yang pertama di awal kalimah. Okey, huruf yang ketiga ialah huruf ya. Dan ya ini adalah domir bagi huwa. Huwa, tengok. Ana, nahnu, huwa. Ini domir munfasil. Ya adalah domir muttasil yang duduk di awal kalimah bagi fi'il mudhari'. Dan yang terakhir ialah huruf ta atau tu. Ya. Ta ini atau tu adalah domir bagi pertama anta dan yang kedua ya. Bila ta atau tu ini ada dua fungsi, iaitu kalau kata ganti nama kedua dia jadi ta ini berarti anta. Ini kata ganti nama kedua. Anta kata ganti nama kedua. Kalau ta juga memberi maksud hiya, ini kata ganti nama keberapa? Ketiga. Ingat, anta kamu seorang lelaki, hiya dia seorang perempuan. Ini kamu, ini dia. Ini lelaki, ini perempuan. Jadi ta atau tu ini bertindak sebagai fa'il. Ya, yang ini a, na, ya ataupun yu, ta ataupun tu adalah domir yang bersambung dengan fi'il. Bezanya dia duduk di awal kemudian baru bersambung dengan fi'il. Ya. Yang lain semuanya domir duduk di belakang. Ya, yang lain semua domir duduk belakang. Tak kira lah bertemu dengan huruf ke, bertemu dengan isim zahir ke, bertemu dengan apa tadi lagi? Jar bertemu dengan fi'il, dia duduk di belakang. Jar bertemu dengan domir, dia duduk di belakang. Isim zahir bertemu dengan domir, dia duduk di belakang. Fi'il madhi bertemu dengan domir, dia duduk di akhir kalimah kan? Tiba-tiba bila fi'il mudhari, dia tak nak duduk di belakang. Dia nak duduk di awal kalimah. Jadi sekarang domir bersambung dengan fi'il. Ingat bila fi'il mudhari, domir bersambung dengan fi'il. Yang tadi kita tulis jar bersambung dengan
Domer. Lepas tu isim bersambung dengan domer. Lepas tu fi'il bersambung dengan domer. Okey. Ini semua ya kena ingat ada 1, 2, 3 iaitu ni fi'il apa? Fi'il Mati. ya. Masuk kepada fi'il mudhari dia bukan macam ni. Bukan jar sambung domer, bukan isim sambung dengan domer, bukan fi'il sambung dengan domer, tetapi domer sambung dengan fi'il. fi'il. Dan domer itu juga bertindak sebagai fa'il. Okey, boleh ke? Faham ke tak? Faham ke tidak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sekarang saya buat ayat, saya buat kalimahnya supaya nampak je jelas. Okey, sekarang saya padam ni, saya buatkan ayat. Buatkan kalimah. Contoh, kita nak kata fi'il mudhari, saya pergi. Saya pergi. Okey. Azhabu. Azhabu. Ya. Azhabu, saya. Saya ni adalah domer. Perbuatannya pergi. Pergi. Azhabu, saya pergi. Azhabu, saya pergi. Kalau nak kata kami pergi, Nazhabu. habu. Nazhabu. Nazhabu. Okey, kami pergi. Mana kaminya? Nun. Na. Ada huruf nun yang berbaris atas. Jadi, ani fa'il, nani fa'il, azhabu, saya pergi. Nazhabu, kami pergi. Yazhabu, Dia. Pergi. Dia pergi. dia tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Yazhabu, dia pergi. Okey. Kalau tazhabu, Kamu. Perempuan. ya, sama ada kita Dia. terjemahkan dia Disambung tu. perempuan pergi atau kamu seorang lelaki pergi. Kata ni boleh dipisah kepada dua. Ya, sebab dia belum jadi ayat, sama ada dia ataupun kamu. Apa yang kita nak faham sekarang? Huruf yang pertama adalah domir yang bertindak sebagai fa'il. Ya. Boleh ya? Kalau fi'il mudhari' majhul, bezanya fi'il mudhari' majhul, Depan. ya, ni ditukar pada baris depan. Uzhabu. Ditukar pada baris depan. Ditukar pada baris depan. Jadi diterjemahkan ke mana ni? Uzhabu ni. Saya telah Saya telah dipergi. dipergi. Jadi untuk fi'il mudhari' majhul, dia tengok ayat tu yang boleh ditukar kepada majhul. Ya. Okey, jadi kalau saya telah dipergikan tak sesuai lah kan? Saya telah dipergikan. Ditinggalkan. Jadi tengok kalau saya telah dipergikan dia tak sesuai. Jadi tengok kalimah. Ya. Kalau saya telah dipukul boleh. Saya telah dipukul boleh, ya. Okey. Jadi apa yang kita nak faham, huruf yang pertama bertindak sebagai fa'il. Kalau dalam bentuk majhul, huruf yang pertama Kan telah tadi. Saya akan. Uzhabu, saya telah dipergikan, tak sesuai. Tengok kalimah. Akan. Saya akan dipergikan. Dia tengok ayat ya. Tengok kalimah yang boleh sesuai. Ya, tengok kalau upat lalu boleh. Saya sedang pergi ke ni. Saya sedang pergi. Dia kena kalimah di. Contoh yang macam ni. Ditinggalkan. Uqtalu. Saya telah dipukul. Ni boleh. Yang ni boleh. Jadi bukan semua kalimah boleh.
Mudarik bukan telah kan? Dia sedang ataupun Ini saya sedang dipukul. Ini boleh lah. Saya sedang dipukul. Ini uqtalu, saya sedang dipukul. Saya sedang dipergikan. Tak macam. Macam bahasa apa je. Uqtalu, saya sedang dipukul. Pemukul tak tahu. Tapi saya dipukul tahulah. Ya, uqtalu, saya dipukul. Mana uqtalu? Saya dipukul. Ya, saya dipukul pula. Saya dibunuh. Ya, saya dibunuh. Dengan arti kata dia ada orang sedang cuba sedaya upaya untuk membunuh saya. Ya, jadi macam itulah. Ada sebahagian saja yang boleh digunakan untuk fi'il mudhari' majhul. Okey, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semua domain yang kita dah belajar tadi? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada fi'il amar. Ya, kita pergi kepada fi'il apa? Fi'il amar. Apa 10? Ya, siap tak apa. Fi'lul amri. Fi'lul amri tasrif dia ada berapa? 6. 6. Ya, 6. Ya, anta. Tuma. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Ini sama ya, antuma juga. Ni antun. Nah. Kesemua untuk fi'il amar, ya. Kesemua untuk fi'il amar, domirnya bersambung dengan fi'il. Ya. Kesemua fi'il amar ini, kesemua fi'il amar, di dalamnya ada domir. Ya, kesemua. Ke-6 tu ada. Contoh saya nak buat kalimah, nak cakap apa? Kata tadi pergi kan? Ya. Jadi kalau pergi cakap nak suruh pergilah kamu, macam mana? Usub. Mana ada kalimah tu? Usub. Izhab. Zahaba, yazhabu, izhab. Ini sukun yang besar ni, tak ada sukun dia. Izhab. Ya, izhab. Ini sukun. Sebab fi'il amar di hujungnya sukun kecuali antun. Nah, jadi sukun ni berarti domir yang tak nampak ialah domir bagi anta. Ya, ni sukun, nampak sukun ni? Sukun ni walaupun sukun dia ada domir. Domirnya apa? Anta. Jadi apa maksud izhab? Pergilah kamu. Kamu tu siapa? Seorang lelaki. Untuk perintah. Izhab. Pergilah kamu. Kamu tu mesti seorang lelaki. Kalau kita nak suruh dua orang yang pergi, katakan alif di hujungnya. Bahkan apa? Alif di hujungnya. Izhaba. Ya, izhaba. Jadi bila izhaba ada alif, dia jadi antuma. Ya. Jadi alif ini adalah bagi domir antuma. Izhaba artinya pergilah kamu berdua. Okey, untuk ramai. Izhabu. Ini kena ta'lif fariqah. Ya, izhabu. Jadi waw ni, nampak ada waw ni?
Waw ni adalah domer bagi antum. Tun. Izhabu, pergilah kamu semua. Okey, untuk anti. Izhabi. Izhabi. Jadi dia sukun dengan huruf ya. Ya. Izhabi. Ya ni bukan ya mutakallim. Ni ya untuk domer anti. Untuk domer apa? Anti. Jadi izhabi, pergilah kamu seorang perempuan. Okay. Untuk dua orang antuma sama. Izhaba. Lelaki perempuan sama. Izhaba sama juga. Pergilah kamu berdua. Okey, untuk antunna Izhabna. Izhabna. Jadi ini adalah domer yang bersambung dengan fi'il amar dan ini adalah untuk antun. Jadi kesemua fi'il amar dia telah pun bersambung dengan domer. Dan domer itu bertindak sebagai fa'il. Jadi izhab sukun adalah domer anta. Izhaba alif adalah domer antuma. Izhabu alif waw adalah domer antum. Izhabi ya adalah domer bagi anti. Izhaba alif adalah domer antuma. Izhabna, ini zal ya. Ini huruf zal ya, huruf zal. Izhabna, na adalah domer antun. Jadi kesemua fi'il amar telah tersedia ada domer yang bersambung. Ya, domer yang bersambung. Kesemua domer itu bertindak sebagai fa'il. Okey. Habislah. Jadi kita dah belajar secara khusus ya mengenai domer. Jelas ke tidak? InsyaAllah. Okay. Ada nak tanya ke tidak? Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Tak ada. Semua sangat jelas. Fi'il amar ada domer yang bersambung. Pada fi'il itu setelah sedia ada domer. Pada setiap fi'il amar itu ada domer. Bung bertindak sebagai Fa'il. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada, saya nak stop sebab saya ada kelas yang kedua. Senang ke susah ni? Senang nak ingat tak? InsyaAllah. Kalau awak betul-betul istiqamah, insyaAllah awak buka Al-Quran, memang awak akan nampak. Ya, saya pergilah sekejap dengan Quran. Sebab saya kalau tak dapat Quran kan, hati saya tak puas. Ustazah, tunjuk balik papan tadi. Papan dah delete. Papan dah delete. You boleh tanya. Nanti you call me. You call me after class, you call me. InsyaAllah okay? Ada rakaman. Ada rakaman. Ada rakaman. Tadi saya nak share apa ini pula. Al-Quran. Al-Quran lah, itu tak yang saya kata. Mana dia Al-Quran ni? Okey. Kita pergi ke mana-mana ini secara rawat sebelum saya berhenti. Ya, katalah muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Kat skrin aja. Okey, tengok. Innal ladzina yubayyi'unaka. Ya, yubayyi'unaka. Ini fi'il mudhari' kan? Ya. Nampak? Yubayyi'una. Mana dia punya fa'il? Fa'il. Yubayyi'u. Ni dia. Ni ya. Kalau ya ni wa. Tapi dia bersambung lagi di ujungnya dengan waw. Fa'ilnya adalah hum.
Fa'ilnya adalah hum. Maka ka ni jadi maf'ulun bih. Ka ni jadi apa? Ni domir ni. Maf'ulun bih. Yubayi'unaka. Nampak dia kata mereka berjanji setia kepadamu. Mu ni jadi maf'ulun bih. Fa'ilnya siapa? Mereka. Perbuatannya apa? Berjanji. Fa'ilnya waw ni. Mereka berjanji. Berjanji dengan siapa? Kamu. Jadi kamu ni jadi maf'ulun bih. Okey, sekarang cuba tengok yang kalimah ni. Yubayi'unaka. Okey. Tengok yubayi'una. Yubayi'una. Mana dia punya fa'il ni? Wow. Mereka berjanji. Ya, mereka berjanji. Janji dengan siapa? Nampak Allah bagi atas. Allah ni jadi maf'ulun bih. Okey. Aidihim. Ini sim zahir. Ini domir yang bersambung. Jadi apa ni? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Okey, ini jadi mudhafun ilaihi. Ini adalah domir yang bersambung dengan isim zahir. Apa makna ID? Tangan-tangan. Ya, sebenarnya aidina yang dihazaf huruf nun. Ya, yang dihazaf huruf apa? Nun. Tangan-tangan mereka. Okey, kemudian ni nafsihi. Dengan kalimah nafsihi. Ya, nafsi isim zahir. Dia jadi mudhaf. Jadi mudhafun ilaihi. Okey. Ni. Ini satu-satunya dalam Al-Quran yang dia berubah. Dan sepatutnya alaihi. Kalau awak cari satu-satunya dalam Al-Quran, ya, dalam suratul Fath ini, ya, dalam suratul Fath, satu-satunya dalam Al-Quran yang awak cari, ya, yang jumpa alaihu, inilah kalimahnya. Sepatutnya yang lain awak akan jumpa apa? Alaihi. Ini ada kaitan dengan waman aufa bima ahada alaihu. Yang ni kalau saya nak belajar masuk kelas tadabbur baru boleh. Ini kita bukan tadabbur, ini bahasa Arab. Saya akan terangkan kenapa alaihu. Okey? Kemudian tengok amwaluna. Ya, amwaluna. Ni jamak taksir ni nampak. Amwaluna, harta-harta mereka. Maaf, saya kena berhenti ya. Amwaluna, sepatutnya saya dah mula kelas kat sana. Okey, jadi setakat tu dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita belajar lagi. Ya, kita belajar lagi, kita jumpa lagi ya. Kalau ada rezeki. Selalu ada rezeki kita insyaAllah. Ya, rezeki kita selalu min anda. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya mohon ampun dan amin. Insyaallah jumpa lagi.